Saya jemput Yang Berhormat Datuk Taib Azamuddin bin Muhammad Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Datuk. Soalan saya yang keempat. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Baling. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Majlis Ekonomi telah menetapkan tahap sari diri ataupun SSL dalam pengeluaran beras di Malaysia dikekalkan pada tahap 70% untuk tempoh 10 tahun akan datang, di mana kekurangan akan ditampung melalui import. Berdasarkan ketetapan tersebut, kerajaan telah berjaya mencapai sasaran ini dengan pencatatkan SSL sebanyak 71.4% untuk tahun 2010. Walau bagaimanapun, kerajaan akan mengkaji semula penetapan SSL ini dengan mengambil kira faktor jaminan bekalan makanan ataupun food security, dan juga berdasarkan kepada perubahan iklim semasa yang boleh menyebabkan negara kita kekurangan beras di masa yang akan datang. Bagi mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah pun menetapkan beberapa program untuk kita memantapkan rantaian bekalan padi dan beras, sekaligus akan dapat mengurangkan pergantungan import beras di masa yang akan datang. Antara usaha yang dilakukan adalah seperti berikut. Yang di antaranya ialah kita sedang meningkatkan pengeluaran bagi kawasan jelapang, terutamanya melalui peningkatan kemudahan infrastruktur, penggunaan input berkualiti, amalan teknologi pertanian tepat, dan juga meningkatkan kaedah pengurusan tanaman supaya mana-mana sawah padi yang hari ini boleh dikerjakan setahun sekali akan dapat ditingkatkan kepada 2 tahun sekali. Yang mana sedang mengerjakan padi 2 tahun sekali, kita sedang berusaha untuk meningkatkan kepada tanaman 5 kali 2 tahun. Meningkatkan produktiviti melalui penggunaan variti baru, pengurusan air secara berkesan, pengurusan tanah sawah secara estate, penggunaan teknologi pertanian tepat dan penempatan mekanisme serta otomasi akan ditingkatkan. Pengurusan berpusat akan diwujudkan di mada kadar untuk menguruskan semua aktiviti huluan dalam pengeluaran padi. Pendekatan pengurusan berpusat akan menggalakkan penyatuan tanah, penggunaan input seperti air dan baja dengan lebih berkesan, penggunaan teknologi serta pengamatan tanah yang baik. Kerajaan juga akan memajukan semula tanah-tanah terbiar, dan dalam masa yang sama kawasan-kawasan jelapang padi akan diperluaskan sehingga kawasan di luar jelapang padi. Terima kasih. Yang Muhammad Baling. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kerja pertanian kerja baik dalam Islam. Sabda Nabi, "Man yazra'u zar'an fa ya'kuluhu at-tayru awil bahimatu kana lahu sadaqah." Siapa yang mengusaha pertanian, andai sekalipun dimakan oleh burung atau haiwan, maka dia tetap mendapat pahala sedekah. Kedah adalah sebuah negeri yang dikenali jelapang padi. Tahniah kalau usaha-usaha dilakukan oleh pihak kementerian sebagaimana jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat tadi. Cuma persoalannya sekarang ialah hanya 148,000 RM diperuntukkan pada tahun ini ke negeri Kedah untuk pembangunan tanah terbiar, 45,000 untuk penyelenggaraan taman pengeluaran makanan. Bermakna jumlah tak sampai 200,000. Tak sampai 200,000 ringgit untuk negeri Kedah pada tahun 2011. Sedangkan sebelum ini purata peruntukan diberi menjangkau lebih 3 juta ringgit. Apakah kerajaan tidak bercadang untuk menambah peruntukan ini kepada satu tahap yang sesuai dengan rancangan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri bagi meningkatkan usaha melalui majlis SSL tadi sebagaimana yang diterangkan,
Sedangkan kerajaan negeri Kedah memperuntukkan sejumlah 13 juta ringgit untuk Jabatan Pertanian dalam usaha-usaha ini. Minta penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat daripada Baling. Memang kerajaan sedar sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, memang pertanian ini penting. Kerana itu hari ini kementerian telah pun meningkatkan sektor pertanian. Dulu sektor pertanian ini mungkin dianggap sebagai sektor sara diri saja. Tapi sekarang kita jadikan pertanian merupakan satu perniagaan yang boleh menjamin masa depan dan juga boleh dijadikan satu profesion. Lebih-lebih lagi kita sudah maklum bahawa dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, dengan tanah yang semakin kurang, dengan rakyat yang semakin bertambah, tidak dapat dinafikan pertanian yang memang amat penting. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat kata peruntukan kepada Kedah hanya 200,000, ya, tak sampai 200,000 setahun. Saya kena tengok, tapi kemungkinan Yang Berhormat ni tengok daripada peruntukan di bawah tajuk-tajuk tertentu ni. Sebab di bawah Jabatan Pertanian ni kita banyak pecahan Yang Berhormat. Kalau nak kira bawah kementerian saya je, saya ada 3 jabatan, 9 agensi. Kalau contoh kalau kita dekat Sabah, dekat Kedah. Tadi apabila Yang Berhormat Kuala Kedah, soalan mula-mula tadi. Ini satu projek peruntukan khas. Kita nak membangunkan kawasan Mada ni. Selain kita telah pun peruntukkan 100 juta. 100 juta lebih hanya untuk kita nak menjayakan program untuk memberikan peningkatan kepada hasil padi dan juga nak menambah pendapatan petani. Kemudian mungkin Yang Berhormat cakap ni ialah peruntukan di bawah Jabatan Pertanian. Tetapi mungkin Yang Berhormat kena tengok keseluruhan. Daripada peruntukan di bawah perikanannya, di bawah veterinarnya dan juga di bawah agensi-agensi yang lain, yang semuanya menjurus untuk kita meningkatkan hasil pendapatan petani-petani. Dan juga Yang Berhormat sebagai kerajaan negeri Kedah yang lebih berkuasa atas tanah ni, saya rasa juga kerajaan negeri Kedah juga kena cari jalan jugalah untuk sama-sama memberikan bantuan kepada petani, nelayan dan peternak sejajar dengan manifesto kerajaan. Bila boleh nak pilihan raya, dia berjanji untuk membela rakyat. Jadi bila dah ada kuasa ni, nak kenalah juga berikan sumbangan untuk memajukan bidang pertanian di negeri-negeri yang bukan barisan nasional. Terima kasih.